Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton video. Jadi video ini kami akan membentangkan iaitu tugasan ketiga persembahan bagi mata pelajaran GPM 1022. Memperkenalkan diri saya, Ikhwan Irfan bin Ruslan, dan dua lagi sahabat seperjuangan saya, iaitu Akil Danish dan Raja Akhirullah. Jadi, video ini akan membentangkan iaitu peranan khalifah di muka bumi dengan menggunakan konsep amar makruf nahi munkar. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, dengan lebih mendalam, baiklah kita untuk mengetahui iaitu maksud khalifah. Khalifah adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang secara harfiahnya bererti pengganti atau wakil. Dalam konteks sejarah Islam, istilah khalifah mengacu kepada pemimpin politik yang dianggap pengganti Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya. Istilah khalifah juga dapat digunakan dalam konteks yang lebih umum untuk merujuk kepada pemimpin atau wakil yang menggantikan seseorang dalam berbagai bidang atau organisasi. Seterusnya, maksud amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Amar ma'ruf nahi munkar berasal daripada peristihalan ayat Al-Quran yang bermaksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan ialah mengajak manusia kepada Allah ataupun mentaati perintah Allah. Mencegah kemungkaran ini mengacau kepada kewajipan umat Islam untuk mencegah ataupun menghindari keburukan atau perkara yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Antara peranan khalifah yang terdapat dalam Al-Quran termaksudlah surah Al-Hajj ayat 41. Allazina in makkannahum fil ardi aqamus salah wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Surah Al-Hajj ayat 41 yang membawa maksud iaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Jadi ayat ini menekankan kepada kita bahawa pemimpin yang mendapat kekuasaan seharusnya memimpin dengan keadilan, memerintah dengan baik dan mencegah yang buruk, serta menjalankan tanggungjawab seorang pemimpin dalam agama dan juga sosial. Jadi dalam ayat ini juga tergambarlah prinsip-prinsip kepimpinan Islam yang menekankan keadilan, tanggungjawab moral dan kewajipan pemimpin untuk memelihara ketertiban dan kebaikan dalam masyarakat. Dan ayat ini juga menggariskan bahawa tanggungjawab pemimpin yang menggunakan konsep ataupun prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yang memerintah yang baik, mencegah yang buruk, serta memastikan keadilan dan kesejahteraan umat. Meskipun perkataan khalifah tidak dituliskan dalam ayat ini, namun prinsip-prinsip pemimpin, tanggungjawab dan tugas pemimpin yang adil dan bertanggungjawab ini tercermin dalam ajaran Al-Quran. Baiklah, seterusnya bagi hadis dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pimpinannya. Baiklah, dalam hadis ini
menegaskan bahawa setiap individu memiliki tanggungjawab kepimpinan, baik dalam lingkungan keluarga, komuniti atau pemerintahan. Pemimpin diharapkan menjalankan peranannya sebagai penjaga yang bertanggungjawab, menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi mereka yang dipimpinnya. Dan dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahawa peranan seorang khalifah dalam Islam termasuklah memimpin dengan keadilan, menjaga amanah dan bertanggungjawab atas umatnya, dan juga merawat kesejahteraan rakyat dan melindungi rakyat. Mengambil keputusan dengan bijaksana juga merupakan peranan seorang pemimpin, dan bertindak sebagai pemimpin yang peduli dan bertanggungjawab atas keberhasilan dan kegagalan umatnya. Baiklah, peranan khalifah seterusnya dalam surah An-Nur ayat 55 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastaghlifannahum fil ardi kama staghlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da zalika faulaika humul fasiqun. Yang bermaksud, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu, wahai umat Muhammad, bahawa dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa dan akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, iaitu agama Islam yang telah diredainya untuk mereka, dan dia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan suatu yang lain denganku, dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka. Baik, di sini yang dapat kita lihat bahawa peranan khalifah di muka bumi ini iaitu menguatkan dan mengembangkan agama Islam. Tadi saudara Ikhwan Irfan telah menyatakan maksud khalifah adalah sebagai pengganti ataupun wakil daripada Rasulullah pada zaman sekarang. Jadi apa yang dapat kita lihat di sini, kita boleh meletakkan khalifah itu kepada pemimpin-pemimpin kita dalam agama, seperti ustaz-ustaz yang menyampaikan ilmu-ilmu agama. Seperti mana yang kita tahu bahawa ustaz-ustaz pada zaman sekarang menggunakan banyak cara ataupun banyak strategi untuk menarik minat-minat anak-anak muda bagi mereka menyampaikan ilmu-ilmu agama, kerana anak-anak muda pada zaman sekarang ramai yang dah terpesong dan terlalu lalai dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Sebagai contoh, ustaz-ustaz yang famous seperti Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Wadi Anwar ataupun ustaz-ustaz lain yang menggunakan platform media sosial online untuk menyampaikan ilmu, memberi ceramah dan mengajar kitab-kitab secara online. Hal ini bagi memudahkan kepada anak-anak muda yang tidak dapat menyertai secara langsung, dapat menggunakan talian, di dalam talian bagi mempelajari kitab-kitab. Jadi jelaslah bahawa khalifah ini dapat kita berikan kepada ustaz-ustaz yang menyampaikan ilmu-ilmu agama, kerana mereka adalah orang yang menyampaikan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para rasul. Jadi apa yang ingin saya kaitkan dengan amar makruf nahi munkar adalah bahawa buatlah apa sahaja cara yang
yang mana perkara itu masih diredai Allah dan masih sampai apa yang ingin kita sampaikan. Seperti mana ustaz-ustaz pada zaman sekarang, walaupun mereka tahu anak-anak muda lalai dengan dunia, dengan gadget, tetapi ustaz-ustaz ini menggunakan gadget juga sebagai platform untuk menarik anak-anak muda. Okey, seterusnya kita pergi kepada hadis yang berbunyi, An Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mastughlifa khalifatun illa lahu bitanatani bitanatun ta'muru bil khairi wa tahudduhu alaihi wa bitanatun ta'muruhu bisyarri wa tahudduhu alaihi wal man asamallah, yang membawa maksud dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, tidaklah seorang khalifah diangkat melainkan ia mempunyai dua teman setia yang menyuruh dengan kebaikan dan teman setia yang menyuruh dengan keburukan dan menganjurkannya. Orang yang terpelihara adalah ia yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahih Bukhari nombor 661, Sunan Tirmizi nombor 2474. Seterusnya kita pergi kepada hadis yang kedua yang berbunyi, sabda baginda yang bermaksud, sesiapa daripada kamu yang ternampak kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya atau mencegahnya dengan tangan ataupun kuasa. Sekiranya dia tidak mampu dengan tangan, maka hendaklah dia mengubahnya ataupun mencegahnya juga dengan lidah ataupun lisan. Jika dia tidak mampu juga, maka gunalah hatinya, iaitu selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan dengan terang tentang perkara yang dihalalkan dan diharamkan kepada umat Islam. Oleh itu, amar ma'ruf nahi munkar wajib dilaksanakan selaras dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagai contoh, kalaulah Allah mengharamkan judi, riba, arak, kezaliman, fitnah, memfitnah dan sebagainya, maka janganlah dibiarkan amalan tersebut mengakari serta seterusnya melarat dalam masyarakat Islam, kerana sesudah jelas amalan itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya, apa-apa amalan yang ditengahkan Islam, yang diketengahkan oleh Islam adalah wajib dihalang dan dicegah agar ia tidak merebak dalam sesebuah masyarakat. Okay, baik, di sini kita dapat lihat bahawa untuk mencegah, sekiranya orang tersebut mempunyai mencegah, dalam hadis ni berbunyi sesiapa daripada kamu yang ternampak kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya atau mencegahnya dengan tangan, dalam kurungan kuasanya. Baik, di sini kita boleh letak bahawa di dalam skop khalifah kepimpinan di negara Malaysia, iaitu Perdana Menteri, bahawa dia boleh membuat satu undang-undang ataupun peraturan bahawa mengharamkan arak, mengharamkan riba, tidak mengamalkan rasuah. Dia boleh menghalang. Sekiranya kita tidak mampu untuk melakukannya, kita boleh mengubahkannya dengan mencegah menggunakan lidah. Kita sebagai rakyat, kita menyuarakan bahawa kita menyatakan benda tu tak elok, kita tegur orang tu, kita beri nasihat, kita beri pencerahan tentang perkara tersebut. Dan jika tak mampu juga, kita guna hati. Ini adalah selemah-lemah iman. Kita benci perkara tersebut. Kita bukan benci kepada orang itu, kita benci kepada perkara yang dilakukan. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya, iaitu Akhirullah. Okey, yang seterusnya, peranan khalifah dalam menjaga diri dan keluarga. Seseorang khalifah perlulah mempersiapkan diri dengan sifat tanggungjawab dan ilmu agama yang sewajarnya. Memberi pendidikan keagamaan yang secukupnya, seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Tahrim ayat ke-6,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasa wal hijaratu 'alaiha al malaikatu ghilazun shidadan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Okey, yang kedua, ketua keluarga selaku khalifah juga seharusnya memberikan nafkah, tunjuk ajar, nasihat dan memimpin keluarga ke jalan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala serta melarang mereka melakukan sebarang kejahatan dan kemungkaran seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 90. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan dan mematuhinya. Dalil berdasarkan hadis pula tentang kepentingan memelihara diri ini, iaitu memelihara diri daripada terjebak kepada perkara-perkara yang diharamkan adalah merupakan antara tuntutan agama sebagaimana sabda Nabi SAW, ma nahaitukum an fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'falu minha mastata'tum. Maksudnya, apa yang aku larang kamu lakukan hendaklah kamu jauhi, dan apa yang aku perintahkan kepadamu maka lakukanlah sesuai kemampuan kamu. Hadis yang kedua tentang memelihara keluarga pula ialah diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wa iza mata sahibukum fada'uh. Yang bermaksud, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia dan jangan berbicara tentang keburukannya. Okey, Islam menyeru umatnya untuk sentiasa berbuat baik kepada ahli keluarga serta lainnya. Kebaikan tersebut akan lebih indah jika dilakukan sesuai kemampuan dan tidak memudaratkan diri sendiri. Antara contoh peranan untuk diri sendiri, iaitu menjaga diri sendiri adalah: pertama, menjaga harga diri. Yang kedua, bertolak ansur kepada diri sendiri. Yang ketiga, redha akan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, menjaga kesihatan, mengelakkan diri daripada melakukan perkara tidak baik, menimba ilmu untuk memajukan diri sendiri, sentiasa muhasabah diri untuk memperbaiki diri sendiri, dan sentiasa beristiqamah dalam melakukan sesuatu, dan yang terakhir, melawan hawa nafsu. Manakala peranan untuk keluarga pula adalah menjaga martabat wanita, memperkukuh rumah tangga, menjaga harta benda dan keluarga, mendidik anak-anak dengan ilmu agama yang mantap, berlaku adil antara satu sama lain dalam keluarga, menjaga kebajikan keluarga, mencari nafkah untuk menampung keperluan dan kehendak keluarga, serta sentiasa mengajak ke arah kebaikan dan mempertahankan hak keluarga.